Sebab pada hari Jumaat ni Zuhur tu ganti. Tak boleh apabila dia tidak sembahyang Jumaat ataupun kerana sesuatu dia tidak boleh pergi sembahyang Jumaat, maka adalah Zuhur. Artinya Zuhur tu bukan hak asal pada hari Jumaat. Hari Jumaat tu Jumaat lah. Bila sembahyang Jumaat tu sendiri sudah diberikan pilihan kepada kita sama ada nak sembahyang atau tidak, Zuhur lebih-lebih lagi lah kata dia. Yang ni atas dasar dia faham sembahyang Jumaat itu adalah hak asal pada hari Jumaat. Yang ni berdasarkan ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Mana berdasarkan hal tu, maknanya Jumaat tu khusus pada hari itu. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan tak, hak asalnya untuk tiap-tiap hari ni Zuhur hak asal. Hak tu hak wajib, hak asal. Pada malam Mi'raj tu Nabi SAW naik terima sembahyang tu. Sembahyang apa? Zuhur. Jumaat tak ada sebut. Jumaat tak ada sebut. Artinya Zuhur tu hak asal. Zuhur tu hak asal. Apalagi kalau kita mengambil kira sembahyang Jumaat itu difardukan kemudian daripada hak Zuhur. Maknanya hak diterima pada malam Mi'raj itu ialah Zuhur. Artinya Zuhur tu hak asal. Cumanya perintah kemudian hari pada hari Jumaat tu kena buat Jumaat. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, orang yang tidak wajib Jumaat ataupun tidak kena Jumaat kerana apa-apa masalah, musafir ke apakah, dia kena juga sembahyang Zuhur. Sebab apa? Zuhur tu hak asal. Dia kata gitu. Jadi dalam keadaan tadi, kalau dia sudah sembahyang raya pun, hak ada pilihan tadi tentang sembahyang Jumaat tu. Zuhur tu tak ada pilihan. Sebab Zuhur tu hak asal, kata dia. Itu pendapat tu berbeza-beza. Berbeza-beza. Zuhur tu hak asal, jadi dia kena sembahyang Zuhur lah. Bagi orang yang terima macam tadi, dia pegang dengan hadis ni dan dia mengatakan hadis ini sahih. Tetapi sebahagian ulama yang lain, dia tak terima hadis ni sebab hadis ini tidak sahih bagi dia. Hadis ini tidak sahih. Misalnya tak tahu dalam setengah-setengah nuskah kita tu macam mana dia kata. Ada dia kata sahih ke tidak. Mungkin sebabnya kalau Albani dia kata sahih di sini. Dia kata sahih. Padahal ramai lagi ulama yang lain kata tidak sahih. Ini masalah perbezaan pendapat, tak jadi masalah tu. Biasalah. Kadang-kadang orang dia kecoh. Macam mana dia kata lagu ni, sedangkan orang lain kata, itu masalah pendapat, masalah ijtihad masing-masing. Kalau dia kata lagu tu, lah dia lah, tak apa lah cara dia. Dia pun orang pandai juga. Orang lain cara dia, tak apa. Misalnya sini bapa yang jadi tidak kemah tu. Hak tidak kemah tu duduk mana? Kalau kita tengok atas perawi dia tu, iaitu pada Iyas tadi lah, Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami. Ibnu Hibban kata thiqah dia. Dah thiqah, maknanya boleh pakai lah. Tapi Ibnul Munzir kata majhul. Bila majhul tak boleh pakai, dhaif. Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata huwa kama qal. Betul sepuluh dia kata. Betul sepuluh dia kata. Yang ni dia ni majhul. Tak apalah. Kalau kita tengok dalam kitab kita ni, muka surat 54 bawah tu kalau yusalli. Tak apalah, kita tidak nak hadis tadi kita sudah bahas dah. Nak ayatnya pendapat ulama, tokoh-tokoh rijal hadis ni. Imam Zahabi dalam Mizan, di bawah biografi Iyas bin Abi Ramlah, dia kata dalam hadis Zaid bin Arqam ketika Muawiyah tanya dia, qala Ibnul Munzir, Ibnul Munzir berkata la yathbutu hadha, hadis ini tidak sabit, kata dia. Tidak sabit. Pasal Iyas itu majhul orangnya. Dalam Khulasah dan Taqrib, Hafiz Ibn Hajar berkata majhul juga. Wa qala al-Amir al-Yamani, Amir al-Yamani pengarang kitab Subulus Salam itu, dia kata hadis ini telah dikatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah menghukum hadis ini sahih. Syaukani berkata Ali Ibn al-Madini juga menghukum sahih hadis ini. Wa fi isnadihi, padahal dia kata
Padahal dalam isnadnya ada Iyas bin Abi Ramlah, dan dia ni majhul. Jadi dia pun pelik juga, mana demo ni kata sahih ni, padahal ada orang majhul. Kalau ada majhul dalam sesuatu sanad itu tidak sahih lah. Lagu mana nak jadi sahih? Qultu, saya nak tambah lah. Kata syarih ni, bukan demo tu saja kata sahih ni. Hakim dalam Mustadrak juga kata sahih. Zahabi dalam Talkhis Mustadrak juga kata sahih juga, kata dia. Wal ajab minhum, pelik demo ni, kata dia. Lagu mana mereka ni mengatakan sahih, padahal dalam isnadnya ada Iyas bin Abi Ramlah wa huwa majhul atau mukhtalafun fi. Sekurang-kurangnya ulama ni berselisih pendapat tentangnya. Ada kata molek, ada kata tak molek. Lagu mana nak jadi sahih? Itu dia. Maknanya khilaf lah. Orang pegang dia kata sahih, tapi orang hak tak si pegang dia kata nak pegang lagu mana tak kemah ni, tak padah tu kita tak sih pegang lagu tu. Dia kata kita tidak pegang dengan hak ni saja, baca lagi akalatan. Baca lagi akalatan tu ada lagi hak lain lah, ada lagi hak lain. Kita tidak perlu bergantung dengan hak ni saja, kata dia. Hak lain ada lagi. Gitu je lah. Oleh kerana hadis ni tak kemah, maka pergi kepada hak lain. Pergi kepada hak lain. Hak lain itu kemudian, iaitu cerita Ibnu Zubair. Tapi orang hak tak terima tu dia kata Ibnu Zubair tu bukan Nabi, sahabat. Hak Sani ni, kalau hak Sani hak nombor satunya, hak lebih kemahnya, sebab ni dia royak Zaid kata semaya sekali dengan Rasulullah. Mana Rasulullah buat begitu, dan Rasulullah kata lagu tu bagi kemudahan tu. Hak tu paling kemahnya, sebab berkait dengan Nabi sendiri. Tapi hak tu dah tak kemah. Hak tu dah tak kemah. Jadi hadis yang kedua pergi, hak ni kemah, sanad dia molek, sanad dia walaupun molek berhenti setakat Ibnu Zubair. Yani apa yang diamalkan oleh Ibnu Zubair. Atta cerita, Atta kata, Atta kata apa dia? Dia kata Ibnu Zubair jadi tu imam lah, semaya hari raya pada hari Jumaat dia awal pagi. Lepas tu kitanya pergi pula lah nak semaya Jumaat. Dia tak tubik, dia tak tubik pergi semaya Jumaat. Kami pun maya suku-suku lah. Kami pun semaya suku-suku lah. Ibnu Abbas pada ketika tu di Taif. Bila dia balik, moga dia orang alim, kami tanya dia lah, Ibnu Zubair buat lagu tu? Dia kata betul, dia ikut sunnah. Ikut sunnah kok mana? Ada benda tu, hak golongan hak lain tu tanya, ikut sunnah kok mana? Apa yang dia mau faham daripada hadis ni? Jadi apabila sudah sembahyang raya, tidak wajib jemaah dan tidak wajib zuhur kah? Gitukah kalau dia mau faham? Kalau faham lagu tu tak kena. Sebab apa? Dia tidak keluar kepada kami, tidak keluar untuk sembahyang jemaah. Dia main zuhur ke tidak? Di rumah dia. Kamu boleh katakan dengan yakin dia tidak sembahyang zuhur di rumah dia. Tak ada dalil sini menunjukkan dia tidak sembahyang zuhur. Sekadar tidak keluar sembahyang jemaah, ya. Artinya sembahyang jemaah ada pilihan lah. Ibnu Zubair telah memilih pendapat itu. Bila seseorang tu sudah sembahyang raya pagi itu, jemaah tu kalau dia tak pergi pun tak apa. Tapi zuhur, hadis ini, asar ini tidak jelas menunjukkan dia tidak sembahyang zuhur. Bahkan kalau nak kira orang lain tu dan dia tak tubik, kami pun sembahyang masing-masing. Sembahyang apa? Masing-masing tu mestilah sembahyang zuhur. Kalau tidak, apa dia hak sembahyang masing-masing? Kalau nak kata sembahyang seorang-seorang, suku-suku gitu, sembahyang jemaah seorang-seorang, mana ada jemaah boleh sembahyang seorang-seorang lagu tu? Jemaah ni sekurang-kurangnya 2 orang, seperti kita sudah bincang sebelum pada ni. Sekurang-kurangnya mengikut setengah ulama nya 2 orang dengan berjemaah. Seorang mana boleh jemaah? Sini dia kata sembahyang seorang-seorang masing-masing. Hak sembahyang masing-masing tu apa dia? Hak munasabah. Hak munasabahnya zuhur. Hak munasabahnya zuhur. Artinya bila tidak sembahyang jemaah, zuhur itu tidak gugur juga. Zuhur tetap ada. Ini menyokong pendapat golongan yang mengatakan bila tidak sembahyang jemaah memang ada pilihan sembahyang jemaah, tapi zuhur kena. Zuhur kena. Itu akan kita akan baca. Yang keduanya riwayat daripada Atta juga, tapi yang mengambil daripada Atta ni Ibnu Jurayj. Dia kata pernah berhimpun hari Jumaat dengan hari raya puasa pada hari yang sama di zaman Ibnu Zubair. Dia pun kata 2 hari raya ni
Jadi 2 hari raya berhimpun pada suatu hari. Dia pun kumpulkan kedua-duanya jadi sekali. Kumpul lagu mana? Ni tidak jelas ni hak ni. Kumpul lagu mana? Jamuk ni jamuk lagu mana? Kalau jamuk, kita jamuk Zuhur dengan Asar ni hak skalanya. Zuhur tu buat, Asar pun buat. Kalau kita qasar pula, hak pendek lah. Hak 4 tu jadi 2. Tapi Zuhur tu tetap Zuhur, Asar tu Asar. Buat juga kan. Hak ni jamuk kedua-duanya tak tambah daripada 2 rakaat, 2 je. Jadi 2 tu niat gapo? Niat jemaah kau niat sembahyang raya. Itu persoalan. Niat jemaah kau niat sembahyang raya. Jadi bagi Atta' ni, bagi dia, sebab itu Atta' ni mazhab dia kalau sudah sembahyang raya tak ada jemaah, tak ada zuhur, tak ada. Pada hak tu je. Pada sembahyang raya. Tapi ini, kemudahan ini, kesenangan ini hanya diperolehi orang yang sembahyang raya. Kalau dia tak sembahyang raya tak boleh. Kalau dia tak sembahyang raya, lepas tu dia tak sembahyang jemaah, tak sembahyang zuhur, tak boleh lagu tu. Dia kena sembahyang raya. Bila dia sembahyang raya, bagi ataknya tak ada dah zuhur, tak ada dah jemaah, tak ada. Sebab itu riwayat ni dia kedua yang meriwayatkan. Dia faham lagu tu. Tetapi Ibnu Taimiyah, dia kata Ibnu Taimiyah tu bukan Ibnu Taimiyah cucu. Hak masyhur tu Ibnu Taimiyah cucu. Ibnu Taimiyah tu ni pengarang kitab Al-Muntaqa. Datuk dia tu orang alim besar dah. Tok dia tu alim besar dah. Al-Muntaqa itulah disyarah oleh Syaukani, dan syarah dia tu namanya Nailul Autar. Jadi hak tok ni dia kata kepada dia, sebenarnya kata dia, Ibnu Zubair ni dia sembahyang jemaah dah. Bukan sembahyang raya tu, pagi tu. Jadi sembahyang jemaah pagi. Bagi setengah-setengah ulama memang boleh sembahyang jemaah ni pagi, sebelum gelincir matahari boleh. Hak ni dia kata Ibnu Zubair sembahyang jemaah. Jadi sembahyang raya tu dah masuk dalam tu dah. Dia kira masuk dalam tu dah. Dia bagi pendapat dia gitu. Tapi bagi pendapat Atta' sendiri yang meriwayatkan hadis-hadis ini, dia kata asar ini, dia kata Ibnu Zubair itu sembahyang raya. Jemaah tu dah, dia kira masuk dalam tu dah. Gitu. Hak ni pula dia kata Ibnu Taimiyah ni, dia kata hak dia sembahyang tu sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah lagu mana kita kata pagi? Boleh. Mengikut setengah-setengah ulama boleh. Cuma adalah ulama-ulama yang lain dia kena gelincir matahari, itu masing-masing lah. Itu masalah tu pun masalah khilaf tu, masalah tu. Dan Ibnu Abbas mengatakan betul, dia telah menepati sunnah lagu tu. Maknanya bukan Ibnu Zubair seorang, Ibnu Abbas juga ada sini. Mana 2 orang sahabat ni. Bila 2 orang sahabat kata, bahkan dia kata ini menepati sunnah, ni sunnah siapa? Melainkan dia tahu Nabi, daripada Nabi SAW, barulah jadi sunnah. Bila sunnah boleh buat, dan dia buat dah lagi ni. Riwayat ini sahih, riwayat ini sahih, kedua-duanya sahih. Lepas tu Imam Abu Daud meriwayatkan pula daripada Abi Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, hari ni berhimpun 2 hari raya. Sesiapa yang nak semaya raya ni, lepas tu dia tak sih semaya jemaah dah, boleh, tak apa juga. Tapi kita nak sembahyang jemaah. Nabi kata kita nak sembahyang jemaah. Kita nak sembahyang jemaah. Umar berkata, jadi Imam Abu Daud ni dia ambil daripada 2 orang tu guru dia. Yang pertama Muhammad bin Al-Musaffa, yang keduanya Umar bin Hafas Al-Wasabi ataupun Al-Wasabi. Umar tu lah, dalam riwayat dia kata an Syu'bah. Bapa dia kata an Syu'bah, artinya hak dia kata tadi data tu Baqiyah